Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aiman bin Muhammad Sabudin, PIB 19018. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan prinsip keadilan dalam sistem kehakiman Islam yang berkonsepkan syahadah. Pelaksanaan sistem perundangan dan kehakiman Islam yang betul dan adil adalah diasaskan di atas garis panduan yang ditetapkan oleh Islam serta menepati tujuan atau matlamat syarak. Secara umumnya, sistem muamalat juga terkandungnya prinsip syariat. Sistem kehakiman Islam bertujuan untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, dan juga menjaga maslahah, menolak kerosakan, menghilangkan kemudaratan serta menjaga hubungan manusia dengan Allah dan menjaga hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ibnu Al-Qayyim dalam menjelaskan secara tentang objektif syarak, yakni maqasid syariah, menegaskan bahawa syariat terbina di atas asas hikmah atau kebijaksanaan untuk kebaikan manusia dan di dunia dan di akhirat. Syariah secara umumnya juga bertujuan untuk memberi keadilan, rahmat, maslahah dan kebaikan. Seterusnya, prinsip keadilan dalam sistem kehakiman Islam, yakni konsep syahadah. Syahadah secara konsepnya menurut perspektif fiqh atau pandangan fuqaha yang dijelaskan sebelum ini, memperlihatkan nilai dan kualiti yang tinggi sebagai salah satu alat pembuktian menurut sistem kehakiman Islam. Ulama mengeluarkan pandangan secara berhati-hati dalam setiap aspek syahadah sehingga ada pandangan yang dilihat agak ketat dan hampir sukar diaplikasikan, terutamanya pada zaman moden kini. Sebagai contoh, syarat kelayakan seorang saksi yang perlu bersifat adil dan tiada hubungan yang meragukan dengan pihak yang memanggilnya sebagai saksi. Seterusnya, keadilan menurut maqasid syariah. Setiap perciptaan Allah ada hikmah dan tujuannya, dan adalah mustahil bagi Allah menjadikan sesuatu perkara tanpa arah tuju dan matlamat. Hikmah dan tujuan inilah yang dimaksudkan sebagai maqasid syariah atau objektif syarak. Secara umumnya maqasid atau objektif syariah boleh ditafsirkan sebagai menarik kebaikan, menolak kerosakan. Maslahah juga menurut Imam Al-Ghazali boleh diibaratkan sebagai menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Kedua-dua konteks maslahah ini merupakan matlamat syarak yang secara umumnya bertujuan memelihara 5 perkara asas kehidupan meliputi agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahawa syariat dibina atas asas kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Seterusnya, prinsip keadilan dalam sistem kehakiman Islam. Istilah kehakiman atau al-qada boleh ditakrifkan sebagai menghukum di antara beberapa orang yang bertikai berdasarkan undang-undang Islam dengan cara yang tertentu. Tata cara atau prosedur yang tersebut mestilah berlandaskan hukum syarak atau undang-undang Islam, yakni al-kanun al-Islami. Istilah keadilan yang berasal dari perkataan adil dalam konteks sistem kehakiman boleh ditakrifkan sebagai satu sifat bagi perbuatan berdasarkan pertimbangan yang wajar atau berpatutan, tidak memihak ke mana-mana atau tidak membuat sesuatu keputusan dengan sewenang-wenangnya. Ibnu Farhun menyatakan bahawa hikmah atau tujuan sistem kehakiman Islam adalah untuk membantras kekacauan, menolak bala bencana, mencegah kezaliman, membantu pihak yang dizalimi, menyelesaikan pertikaian, menyuruh membuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip keadilan dalam syahadah juga, Ibnu Qudamah menegaskan bahawa penerimaan syahadah sebagai alat pembuktian adalah untuk mengelakkan berlakunya kemudaratan atau penganiayaan sekiranya tiada saksi dikemukakan ataupun tiada saksi yang tampil memberikan keterangan bagi menjelaskan sesuatu hak atau kepentingan. Prinsip keadilan dalam syahadah. Syahadah merupakan metod pembuktian utama dalam sistem pembuktian Islam yang boleh sampai ke tahap yakin selain pembuktian secara ikrar, yakni sumpah.
Pembuktian syahadah sebagai alat pembuktian tanpa mengabaikan seluruh konsepnya bermula dari definisi, rukun, syarat, bilangan, proses pemeriksaan saksi yang perlu dikendalikan secara berhati-hati dan pada masa yang sama juga mengambil kira aspek maslahah dan keadilan. Seterusnya, matlamat syariah dalam syahadah adalah untuk membuktikan hak dan kebenaran. Ibnul Ashur pernah menjelaskan objektif syarak khusus dalam syahadah adalah untuk membuktikan hak dan kebenaran. Malah tafsiran adil dan menjaga maruah atau murah sebagai syarat bagi seseorang saksi untuk diterima keterangannya mengikut berbeza bukan sekadar mungkin berbeza bukan setakat tafsiran mazhab tapi juga mengikut adat kebiasaan setempat atau uruf dan budaya. Matlamat untuk membuktikan hak dan kebenaran melalui syahadah sebagai satu jaminan syarak kepada mana-mana pihak yang bertikai supaya hak mereka terpelihara. Yang seterusnya, syahadah memelihara agama, nyawa, akal dan keturunan dan harta benda. Keperluan memenuhi syarat bilangan saksi mengikut kategori kes perlu dilihat sebagai satu ketetapan yang bertujuan untuk memelihara objektif syariah atau maqasid syariah untuk menjaga maslahah dan menolak mafsadah. Tujuan dan hikmah syahadah untuk memelihara agama, nyawa, akal, keturunan, harta lebih jelas terselah dalam kes-kes jenayah, terutamanya kes jenayah hudud, qisas yang memerlukan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang adil, melainkan kes zina yang memerlukan 4 orang saksi yang adil untuk mensabitkan kesalahan tersebut. Kehadiran saksi adalah penting bagi membantu hakim melaksanakan penghakiman secara adil melalui kaedah pembuktian yang betul dan selari dengan maqasid asy-syariah. Syahadah dan hubung kaitnya yang perubahan dengan perubahan hukum. Keadilan yang menjadi salah satu matlamat syarak tidak semestinya dalam bentuk yang ketat dan statik tanpa mengiktiraf perubahan yang berlaku disebabkan perubahan masa, tempat dan kebiasaan atau uruf masyarakat. Pada zaman yang lebih mencabar dengan kemajuan gaya hidup dan perkembangan teknologi, pendekatan yang lebih relevan mungkin diperlukan dalam mentafsirkan semula prinsip-prinsip pemakaian syahadah kalau itu yang lebih sesuai untuk merealisasikan keadilan sebagai matlamat umum dalam sistem kehakiman Islam pada zaman kini. Sudah saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.